Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kalam dengan nama Rabbul Izzati. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi. Mohon limpahan berkat, segala nikmat diberi. Hadirin sekalian, hayatilah cerita ini. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi yang petah berbicara, panel hakim yang arif sentiasa, juga penjaga masa yang siap siaga. Tidak molek jika ada alu, tiada lesunya. Tidak berguna jika ada dayung, tiada sampannya. Tidak lengkaplah cerita kalau tiada tajuknya. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, ketika baginda berusia 40 tahun, baginda telah bertahanus di Gua Hira yang terletak tidak jauh dari Jabal Nur, iaitu 5 km dari kota Makkah. Baginda beribadat dan beruzlah di sana. Kau kan tahu apa itu beruzlah? Beruzlah ialah mengasingkan diri daripada perbuatan masyarakat Arab yang tidak bermoral, seperti berzina, minum arak, menyembah berhala dan sebagainya. Baginda beruzlah dalam kesunyian dan bertafakur tentang kebesaran Allah serta memikirkan nasib umatnya pada zaman itu. Pada malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Dalam keadaan takut dan gemetar, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Setelah 3 kali baginda memberi jawapan yang sama, akhirnya Malaikat Jibril berkata, "Iqra." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta manusia dengan segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam, dan dia juga mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Tersemat erat sejarah agama, kukuh terpahat di hati umat. Surah Al-Alaq wahyu pertama. Di Gua Hira menjadi tempat. Luas laut merata-rata, campakkan bilis ke dalam bukan. Keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis ajaran Muhammad. Hadirin sekalian, setelah itu baginda pulang dengan gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba memujuk baginda. Diceritakan kepada Khadijah tentang perihal yang berlaku. Khadijah memujuk baginda, "Demi Tuhanmu yang mencipta diriku, Allah tidak sekali-kali menghinamu. Wahai suamiku, engkaulah yang selama ini menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, dan engkaulah orang yang bercakap benar. Aku merupakan saksimu itu." Kemudian Khadijah menuju ke rumah sepupunya Waraqah ibnu Nawfal. Waraqah ibnu Nawfal seorang buta dan mengamal kitab Injil. Apabila Khadijah mencerita perihal itu, beliau menangis gembira dan berkata, "Sesungguhnya jika kau masih hidup dan waktu itu orang-orang memusuhimu, nescaya akulah orang pertama yang menolongmu." Mendengar kata-kata Waraqah, tenanglah Siti Khadijah bahawa suaminya adalah pesuruh Allah.
Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Nun di sana indahnya pelita, sambil berjalan cahaya tersebar. Akhir kata, tamatlah cerita. Ambil pengajaran, jadikan iktibar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.